Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak teruskan masih lagi dalam bab nutrisi dan teknologi makanan, subtopik 2.6 makanan kesihatan dan suplemen kesihatan So apa dia makanan kesihatan Jadi ini gambar ni adalah menunjukkan bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang dapat mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia lah kamu boleh tengok sini lah ada protein iaitu ikan salmon ada sayuran ada halia okey minyak 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 sawit minyak kelapa dara okey ini adalah bawang putih limau brokoli dan macam-macam lagi lah kat sini contoh makanan kesihatan secara semula jadi Jadi apa isu dia Isu ni ialah mengenai makanan kesihatan termasuklah keboleh-dapatan makanan kesihatan, harga dia yang tinggi, kaedah pemprosesan dan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan So itu antara isu lah yang berkaitan dengan makanan kesihatan So kena ada ilmu untuk tahu makanan kesihatan apa yang diperlukan oleh badan kamu sebenarnya ada banyak semula jadi daripada pemakanan kita, cuma cara kita pilih lah makanan yang boleh memberikan kesihatan yang baik pada kita termasuk cara penyediaannya lah Okey, kita tengok seterusnya suplemen kesihatan yang ni pun selalu diwar-warkan Jadi suplemen kesihatan ni merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk sama ada kapsul pil cecair dan serbuk dalam dos yang tertentu. Ini contohlah kamu boleh tengok sendiri, terlalu banyak di pasaran Jadi bahan nutrien seperti mineral vitamin, karbohidrat dan pelawas yang terdapat dalam suplemen kesihatan biasanya kuantiti dia sangat kecil lah tetapi kepekatan dia tinggi Jadi apa pentingnya mengambil suplemen kesihatan mengikut dos yang disyorkan Kamu tak boleh ambil sesuka hati sebenarnya Kamu kena ambil berdasarkan nasihat mereka yang pakar lah iaitu doktor ataupun pakar pemakanan kesihatan yang diiktiraf Jadi antara isu yang berkaitan dengan suplemen kesihatan ni termasuk pengambilan dos yang sesuai dengan keperluan Jadi kita kena pandai ambil lah bukan main suka-suka ambil sedangkan badan kamu tak perlu pun benda tu Jadi keperluan badan kita ni tak sama dia berubah-ubah Jadi sebenarnya suka nak tentukan berapa banyak yang diperlukan oleh seseorang tersebut Jadi pengambilan kesihatan suplemen kesihatan ni berkurang atau berlebih sering berlaku lah dan dia boleh menjadi kesan buruk kepada pengguna Jadi kamu kena hati-hati untuk ambil suplemen kamu kena tahu apa yang diperlukan oleh badan kamu atau perlu tak ambil suplemen kesihatan seperti yang ada ni lah cabaran minda ni sebagai latihan kamu nanti kamu buat dalam latihan Okey, seterusnya kita tengok dasar keselamatan makanan kebangsaan So kat pasaran terlalu banyak suplemen kesihatan yang begitu mengelirukan lah kerana mereka asyik ceritakan kebaikan produk mereka untuk tujuan kesihatan yang boleh menyebabkan pengguna terpengaruh terutama mereka yang ada masalah seperti yang dinyatakan Jadi dasar keselamatan makanan kebangsaan ni telah dikuatkuasakan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui program keselamatan makanan Jadi dasar ni sebenarnya nak lindungi orang awam daripada risiko pengambilan makanan dan minuman yang boleh mengancam kesihatan Okey, termasuklah makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan. Ini yang paling ditakutilah Jadi sebenarnya dasar ni dia menggalakkan perdagangan makanan tempatan dan global
Okey, pihak berkuasa kawalan dadah PBKD diamanahkan untuk mendaftar dan memantau suplemen kesihatan, termasuklah ubat tradisional yang dipasarkan, di mana kalau kamu tengok contoh ni, contoh foto 2.3 ni, pada makanan, pada suplemen ni, minyak herba ni, dia ada label dan kod QR, bagi suplemen kesihatan yang diluluskan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Jadi pentingnya ada kod ni dengan label dia yang betul, yang telah mendapat kelulusan dan pengiktirafan. Jadi ni sebenarnya tujuannya untuk kesedaran awam kita lah. Jadi sebab tu pentingnya adanya ilmu pendidikan kepenggunaan yang sekarang dimasukkan dalam sukatan kamu, sains sukatan 5. Jadi ini bukan apa kita nak elakkan terlalu banyak lambakan dan tawaran daripada iklan dan kaedah pemasaran mereka yang strategik tentang mutu makanan dan suplemen yang sering mengelirukan dan menyukarkan kita sebagai pengguna untuk pilih makanan yang bersesuaian dan mengikut keperluan kita lah. Jadi kita perlu ingat sama ada dia sesuai ataupun perlu tak kita mengambilnya. Jadi bagi melindungi kebajikan dan memudahkan proses pemilihan makanan, Kerajaan Malaysia ada unit yang mengawal mutu tersebut, iaitu ada 2, Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985. Sila ingat So ini adalah unit Kerajaan Malaysia untuk mengawal makanan dan apa yang ada yang dilambakkan di pasaran sekarang lah. So untuk tambahan dah boleh klik QR code ini untuk lebih mengetahui. Okey, kita tengok pertama Akta Makanan 1983. Ini adalah undang-undang yang dikuatkuasa dah lama dah 1983 So perlu ingat oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengannya lah. Jadi secara ringkasnya, mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau yang merosakkan kesihatan pengguna akan didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali jika kesalahannya disabitkan oleh mahkamah. So anda boleh pergi pada web ni untuk tengok Akta Makanan 1983. Jadi bukan apa banyak sangat produk yang ada di sekitar kita, contohnya produk kecantikan untuk memutihkan muka anda, kulit anda dengan segera. Mungkin pada awalnya dia berjaya putih, tetapi selepas tu anda akan menghadapi masalah kulit yang lebih teruk lagi. Akan menyebabkan alergi, akan menyebabkan kegatalan, akan menyebabkan muka anda jadi lebih teruk, jadi hitam. Banyaklah kesan-kesan yang berlaku boleh jadi dia meletakkan bahan kimia yang berlebihan ataupun ada penipuan dari segi produk kat situ. So kena hati-hati. So ini adalah Makanan 1983. Okey, Peraturan Makanan 1985 pula ialah undang-undang yang digubal bawah Akta Makanan 1983. Dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa tempatan bagi membantu orang ramai memperolehi makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Sebagai contoh, mengikut Peraturan Makanan 1985, setiap makanan yang diproses sekarang mestilah mengandungi ni di bawah ni. Mesti ada semua ni mesti wajib Jadi ini anda boleh tengok sini web dia lah tentang Peraturan Makanan 1985 yang telah dikemas kini Januari 2018. Ni baru lagi lah
Okey, jadi yang ni semua mesti ada ya. Mesti ada bagi setiap produk makanan yang diproses. Dalam Peraturan Makanan 1985. Ya, apa dia ya? Nama. Mesti ada nama produk dia lah. Ya, contoh kat sini roti. Ya, mesti jelas, tepat dan tidak mengelirukan. Okey, ya, jangan tulis roti tapi dalam ada biskut. Contohlah ya. Itu tak betul lah. Ya. Okey, yang seterusnya dia ada akuan pemakanan. Okey, di sini nampak. Dia kata tinggi kalsium. Jadi dia nak tunjukkan kualiti produk dia lah. Roti ni tinggi kalsium. Okey, itu adalah akuan pemakanan. Okey, seterusnya dia ada senarai ramuan. Inilah senarai ramuan dia. Nampak? Tepung gandum, susu tepung ya. Ini semua senarai ramuan yang dia mesti nyatakan dalam label dia ya. Ini semualah ya. Okey, seterusnya arahan penyimpanan. Okey, simpan di tempat sejuk dan kering. Ada setengah makanan, setelah dibuka, simpan dalam peti ais. Kena jelas ya arahan penyimpanan dia. Okey, yang seterusnya maklumat pengeluar lah. Ya, ada nama dan alamat dia yang jelas ya. Penghilang ke, pembungkusan ke ataupun ejen ya. Termasuk produk yang kita ambil dari luar, kita import ya. So, ini mesti ada lah. Okay. Dan seterusnya, penandaan tarikh. Tarikh luput bila. Penting ya. Supaya makanan kita tidak melepasi tarikh luput. Okay, seterusnya, menyatakan berat bersih. Ya, isi padu dia. Kalau cecair, isi padu lah. Ya. Dia kena nyatakan. Kat sini dia tulis 450 gram. Ya. Okay, dia juga menyatakan aditif makanan. Ya. Perlu menyatakan semua aditif dia ya yang dibenarkan apa dia ya, seperti bahan pengawet, bahan perwarna ya, bahan perisa, penambah perisa, antioksidan dan kondisioner makanan ya. Ini semua bahan-bahan tambahan ya, bahan-bahan yang diisi dalam makanan tersebut supaya makanan tersebut ya tahan lama ya dan boleh dimakan dengan mudahlah ya. So itu semua kena ada ya. Ini adalah kategori pelabelan makanan lah. Ya, maklumat mengenai kandungan pemakanan sesuatu produk. Jadi produk ni lengkap lah. Ya, apakah yang diperlukan ya. Label-label yang sepatutnya ada dalam sesuatu produk. Okay, ini semuanya di bawah Peraturan Makanan 1985. Mesti jelas. Ya, mesti ada. Kalau tak lengkap tu itu adalah satu kesalahan. Dia boleh dikenakan denda, penjara atau kedua-duanya sekali. Ya. Jadi yang ni penting untuk kamu ketahui dan ingat. Ya. Dan bukan saja untuk peperiksaan, untuk kamu amalkan dalam kehidupan. Ya. Jadi setiap kali kamu beli makanan yang diproses, ya, pastikan kamu melihat semua yang ada yang dilabelkan ini supaya makanan yang kamu pilih itu adalah selamat, ya, tidak melepasi tarikh luput, berada dalam keadaan baik dan kamu tahu apakah nutrisi dan nutrien yang baik yang ada yang diperlukan oleh tubuh badan kamu. Ingat, sebagai pengguna kita kena ada ilmu, kita kena bijak ya dalam memilih apa yang terbaik untuk kita. Okey, seterusnya kita nak tengok sikit tentang status halal makanan ya. Jadi ini adalah gambar logo halal yang terkini. Ini sentiasa diperbarui ya oleh badan kerajaan kita ya. Jadi kamu kena peka ya apakah logo terkini sebab logo ni pun mengelirukan. Ada yang berwarna hijau pun ada yang tak lengkap maklumat dia pun ada ya. So jadi kamu kena pandai dan kena tahu ya. Sentiasa kamu tengok ya logo yang terkini yang diiktiraf oleh kerajaan kita lah ya. Jadi ini adalah logo terkini ya, ada tulisan Jawi di bahagian tengah, di bawah tulisan Rumi. Okey. Dan ini ada perkataan Malaysia dalam Rumi dan juga Jawi ya. So ini logo yang betul. Ada logo macam ni ada kalau kamu tengok tapi dia tak ada perkataan Malaysia ni. Okey. Jadi sebenarnya yang tu semuanya salah. Walaupun warna sama ya, ada perkataan Jawi di tengah ni, tapi dia tak ada perkataan Malaysia ni. Kosong di bahagian bulatan tepi ni. Ataupun dia ada perkataan Malaysia dan Rumi, tak ada dalam Jawi. Itu pun salah. Dia mesti tepat seperti ini.
ya, sama sebiji ya, supaya kita tahu ya, dia benar-benar mendapat status halal yang diiktiraf ya oleh pihak JAKIM lah yang mewakili negara kita ya. Jadi sebenarnya status halal ni mereka kena perbarui setiap 2 tahun. Dan proses dia agak kompleks. Kenapa? Sebab kita nak betul-betul jaga ya kualiti ya makanan tersebut yang betul-betul halal dari segi proses dia dan thayyibah. Thayyibah tu bersih. Ya, kalau halal pun tapi tak bersih, dikelilingi oleh kotoran, dikelilingi oleh lalat, dikelilingi oleh binatang liar yang yang berkeliaran, itu semua adalah satu kesalahan besar ya untuk penyediaan makanan. Dan sebagai orang Islam, benda-benda macam ni kita memang kena peka dan kita kena bijak ya memilih sebenarnya ya. Jadi ini adalah logo halal yang sebenar Malaysia lah ya. Jadi kamu kena sentiasa pastikan ya produk yang kamu beli ataupun kedai yang kamu masuk tu ada tanda logo halal Malaysia ni yang mengesahkan bahawa makanan di tempat kita makan tu adalah produk makanan yang betul-betul halal ya. Itu yang kita nak. So anda boleh imbas QR code ni lah untuk mengetahui ya lebih lanjut di mana negara kita telah berjaya mendapat pengiktirafan ya di peringkat dunia CJ halal kita lah ya dalam industri halal ya. Jadi orang Islam ya bukan saja di Malaysia ya tetapi di seluruh dunia ya boleh membeli produk kita tanpa ada ragu-ragu atau was-was ya. Okey, itu saja tentang tajuk pada kali ini. Cikgu harap ya kamu dapat memahaminya ya. Dan video ini dapat membantu meningkatkan kefahaman kamu ya. Jadi kita akan bertemu lagi di video yang seterusnya ya. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum.